Republik Rakyat Cina merupakan sebuah negara yang tertua dengan sejarah yang panjang dan menjangkau usia lebih 4,000 tahun. Cina diperintah oleh pelbagai dinasti, bermula dinasti Zhi pada tahun 2100 hingga 1600 sebelum Masihi, dan yang terakhir dinasti Qing dari tahun 1644 hingga tahun 1911 Masihi. Selepas pemerintahan dinasti, Cina menjadi republik, dikenali sebagai Republik Cina, dan memerintah dari tahun 1912 hingga tahun 1949 Masihi. Kemudian, sistem pemerintahan bertukar dan Cina dikenali sebagai Republik Rakyat Cina bermula tahun 1949 dan berterusan sehingga sekarang. Cina merupakan negara tamadun awal di Asia selain Mesir. Banyak tempat tinggalan sejarah ditemui dan dijadikan tempat tarikan pelancong. Penemuan tamadun Cina banyak mengaitkan negara itu dengan sejarah-sejarah silam hinggalah perkembangan dan pembangunan Cina dan hubungan dengan negara-negara luar termasuk Brunei. Sejarah Cina yang panjang meninggalkan pelbagai peninggalan sejarah dan ekologi yang unik yang menjadikan negara itu gedung antiquity yang terunggul dan terulung bukan sahaja di rantau sebelah sini tetapi juga di seluruh dunia. Peninggalan-peninggalan ini ditemui hampir di seluruh wilayah-wilayah Cina dan sehingga kini penemuan-penemuan ekologi sering saja berlaku, baik secara tidak sengaja atau secara kajian ilmiah dan saintifik. Berdasarkan ini adalah tidak menghairankan Republik Rakyat Cina mempunyai senarai tapak-tapak warisan sejarah dan alam semula jadi yang ketiga terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 40 buah tapak. Cina juga dari masa ke semasa menambah senarai tapak-tapak ini dan masih banyak tapak-tapak yang unik untuk dihadapkan ke Badan UNESCO untuk pengiktirafan. Selain tapak-tapak warisan dunia, Cina juga mempunyai ratusan lagi tapak-tapak di peringkat kebangsaan dan di peringkat wilayah. Bersempena dengan lawatan dan pengembaraan di beberapa buah wilayah di Republik Rakyat Cina, rombongan projek menjejaki sejarah hubungan Brunei Cina berkesempatan singgah ke beberapa tapak sejarah dan ekologi di beberapa wilayah Cina. Tapak-tapak ini bukan sahaja unik, tetapi juga mempunyai nilai sejarah yang penting dalam hubungan dengan persejarahan awal negara, baik secara langsung atau tidak langsung. Tapak-tapak yang difokuskan bertarikh di antara abad ke-10 hingga abad ke-17 Masihi, iaitu bersamaan dengan dinasti Tang, Song, Yuan, Ming dan Qing. Inilah abad-abad yang mempunyai kaitan dengan persejarahan negara, yaitu bila mana Brunei dan Cina mempunyai hubungan yang kukuh, baik hubungan perdagangan atau hubungan persahabatan dan diplomatik.
Kota Larangan atau The Forbidden City terletak di tengah kota Beijing. Kota ini juga dikenali sebagai The Imperial Palace. Ianya merupakan kuasaan istana bagi Maharaja-Maharaja Cina, iaitu sejak pemerintahan dinasti Ming dari tahun 1368 hingga 1644 dan dinasti Qing dari tahun 1644 hingga 1911, iaitu kira-kira 500 tahun. Sekarang kita berada di Forbidden City, iaitu kota larangan yang terletak di tengah-tengah kota bandaraya Beijing. Kota ini pernah dijadikan sebagai istana Maharaja Cina, iaitu zaman semasa pemerintahan dinasti Ming hingga dinasti Qing. Kita lihat masuk ke dalam untuk menyaksikan suasana di kota ini. Seramai 22 orang maharaja tinggal dan memerintah di kota ini. Di sinilah juga majlis mengadap bagi pembesar-pembesar luar negara diadakan dan juga bagi upacara-upacara kerajaan seperti majlis santap, memberi hadiah dan sebagainya. Dipercayai utusan dari Brunei juga pernah diterima mengadap di istana kota larangan ini. Kota Larangan dibina pada tahun 1406 hingga 1420 di atas tanah seluas 230 hektar. Kompleks ini mengandungi 980 buah bangunan yang terselamat dan 8.707 buah bilik dan merangkumi kawasan seluas 720.000 meter persegi. Di kota ini memuatkan beberapa buah istana berasingan yang terdiri dari balai-balai khas untuk penghadapan, 3 diwan besar, diwan perundingan, diwan jamuan, diwan perkahwinan, diwan pengurusan jenazah, taman bunga diraja, diwan pemujaan, diwan penyatuan, diwan perdamaian, dan lain-lain. Kita berada di salah satu istana yang terdapat di Forbidden City. Dan istana ini merupakan istana yang penting dan dibina pada 1420 Masehi, zaman dinasti Ming. Dan di istana inilah dikatakan Empress Maharaja Cina menerima lawatan-lawatan daripada pembesar-pembesar luar negeri. Dan salah seorang daripadanya ialah Si Awang, iaitu anak kepada Sultan Majid Hasan yang mangkat di Nanning pada 1408. Dan setelah semasa Si Awang, kerajaan Ming berpindah ke Nanjing dan dibina Forbidden City ini di mana Maharaja-Maharaja Ming tinggal. Dan di sinilah Si Awang berkemungkinan diterima menghadap. Dan seterusnya selepas Si Awang, rombongan daripada Brunei, pembesar-pembesar Brunei juga diantar ke Beijing. Dan pada 1411 rombongan daripada Brunei melawat ke Beijing, wakil kepada Sultan Brunei. Dan berkemungkinan pembesar-pembesar Brunei itu juga menghadap Maharaja Cina di istana ini. Ya. So ini strukturnya ini pasar? Pasar, yalah. Ianya dibuat daripada kayu lah ya, back timber. Sebab itu keunikan istana Forbidden City ni, dan UNESCO declare ni this site is World Heritage Site. Sebab keunikan kayu-kayunya dan dia boleh maintain dia punya quality buat anda tu.
Kota ini telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia pada tahun 1987 dan disenaraikan oleh UNESCO sebagai himpunan terbesar struktur binaan kayu yang dipelihara dengan baik. Sejak 1924, kota larangan ini telah diletakkan di bawah pentadbiran Museum Istana. Museum ini mengumpul banyak iktifak dan kerja seni semasa zaman pemerintahan dinasti Ming dan dinasti Qing. Sebahagian daripada bekas koleksi museum ini ditempatkan di Museum Istana Kebangsaan di Taipei, Taiwan. Kedua-dua museum berasal daripada institusi yang sama, tetapi telah berpecah semasa Perang Saudara Cina. Tembok besar Cina dibina secara berperingkat-peringkat bermula semasa zaman dinasti Qin pada tahun 208 sebelum Masihi dan berterusan sehingga zaman dinasti Ming dari abad ke-14 dan berterusan sehingga abad ke-16 Masihi. Ianya dibina bagi melindungi sempadan utara Cina dari serangan pihak musuh. Sekarang kita berada di tempat pendaftaran dan tempat membeli tiket. Harga tiket 60 yuan. Jadinya sebelum kita naik ke atas, kita dalam mendaftar dan membeli tiket di sana. Sekarang kita akan naik ke atas untuk melihat suasana di tembok besar Berdaling ini. Tembok besar Berdaling adalah antara tembok yang terkenal selain Zhong Yu Guan, Huang Chua Qing, Jian Kao, Muntia Yu, Gubai Ku, Jin Chan Ling dan Simetai. Namun tidak semua tembok besar ini dalam keadaan baik dan hanya tembok di kawasan Beijing sahaja yang masih terpelihara, khususnya yang dibina semasa zaman dinasti Ming. Ini adalah cenderamata yang terdapat di kaki bukit sebelum kita naik ke Berdaling Great Wall. Sini terdapat kedai-kedai menjual cenderamata. So, yang menambangkan bermacam-macam bentuk jenis cenderamata. Sekarang kita akan mulai naik ke Great Wall, iaitu tembok besar Berdaling. Bermula dari sini hingga ke atas. Tembok besar Berdaling terletak di daerah Yanqing, 70 km dari utara Beijing. Tembok ini mula dibina dalam zaman dinasti Ming dan kini menjadi tumpuan para pengunjung dari dalam dan luar negara. Ianya telah menarik lebih puluhan juta pelawat
yang termasuk lebih 370 pembesar luar negara, termasuk dari negara Brunei Darussalam. Wah, tinggi. Puncaknya yang curam. Baru 200 meter, 300 meter lah. Tingginya 100 meter. Bedaling adalah merupakan salah satu daripada 7 tempat lokasi pelancongan iaitu bagi kunjungan orang ramai. Ia dibina pada tahun kurun ke abad ke-6 sebelum Masihi dan disambung hingga kurun ke-16 Masihi, iaitu zaman pemerintahan Ming Dynasty. Dianggarkan di pembesar-pembesar negara yang berkunjung di sini, iaitu lebih kurang 370 lebih pembesar negara sudah melawat di kawasan ini. Bedaling adalah kawasan yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat China sendiri, iaitu termasuk daripada pembesar-pembesar luar negara. Ianya dibina melalui Bukit Bukau dan di kawasan Juyongguan. Ianya mempunyai purata ketinggian 1000 meter tinggi. Kekukuhan tembok besar China, khususnya semasa zaman dinasti Ming, telah membolehkan dinasti ini bertahan selama 276 tahun. Keamanan membolehkan kerajaan Ming membangun dan dapat menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar termasuk Brunei. Kajian ekologi menggunakan kaedah terkini menunjukkan yang tembok ini berukuran 8,851.8 km panjang. Ianya terdiri daripada 6,259.6 km tembok batu, 359.7 km parit dan 2,230.5 km dari alam semula jadi seperti bukit dan sungai. Tapak ini telah diwartakan di bawah UNESCO Tapak Warisan Dunia. Ini tahu yang originalnya nih pengen. Oh, masih ada inilah, ini yang ini busanya sudah naik. Sekarang kita sudah sampai ke puncak pertama tempat tembok besar ini. Sebelum kita menyambung perjalanan menuju ke sebelah sana, kita naik ke atas. Dalam episod akan datang, kita akan dapat mengikuti lagi lebih banyak kesan-kesan peninggalan sejarah di beberapa tempat di China yang melambangkan kehebatan negara itu sebagai sebuah negara yang mempunyai sejarah tamadun yang panjang dan begitu unik.